I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Tonton yang amat dihormati. Ini satu lagi berita yang pasti bagi saya mungkin ada agak memalukan sedikit. Adakah sebenarnya kepemimpinan pembangkang ini takut dengan Anwar Ibrahim? Adakah sebenarnya kepimpinan daripada Perikatan Nasional ataupun pembangkang ini sebenarnya tidak berani untuk bersemuka, apatah lagi berdebat dengan Anwar Ibrahim, apatah lagi di dalam sesi soal dan jawab? Nah, mungkin itu menjadi pertanyaan kepada setengah orang. Saudara-saudara, ini perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 29 Oktober. Top 3 pembangkang gaib ketika sesi PMQT. Kelibat top 3 pembangkang termasuk ketuanya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tiada dalam sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT di Dewan Rakyat pagi tadi. Di media bukan lain lagi. Bukan sampai nak kecam Anwar Ibrahim, cakap itu ini, malukan Anwar Ibrahim, serang PMX di media sosial. Tapi kenapa sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri yaitu PMQT, kenapa ada berita begini pula? Top 3 pembangkang gaib ketika sesi PMQT. Siapa lagi dua itu? Dua lagi wakil rakyat Perikatan Nasional yang gaib di parlimen hari ini. Kalau nak cakap Hadi Awang, sebelum ini pun kita sudah dengar. Beliau memang beberapa kali tidak menghadirkan diri di dalam parlimen. Ahli Parlimen Marang, Tan Sri Abdul Hadi Awang, dan ini lagi pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Mahyadin. Kedua-dua mereka masing-masing Presiden PAS dan Presiden Bersatu. Semakan Harapan Daily mendapati Abdul Hadi bahkan tidak menghadiri mesyuarat ketiga, penggal ketiga Parlimen ke-15 kali ini pada 24 dan 28 Oktober. Hari ini lebih mengejutkan, hampir semua kerusi utama di bahagian depan blok pembangkang didapati kosong. Ini mungkin satu perkara yang memalukan. Jadi bagaimana dengan pengundi? Bagaimana dengan rakyat Malaysia? Apa komen Anda sekiranya Anda sudah mendapati bahwa top 3 ini tidak hadir sesi PMQT, dan juga di dalam kenyataan ini lebih mengejutkan, hampir semua kerusi utama di bahagian depan blok pembangkang didapati kosong. Macam mana nak jadi kerajaan kalau begini? Macam mana nak tumbangkan Anwar kalau hadir di parlimen pun kepimpinan utamanya pun saja tidak hadir semua? Rata-rata menyifatkan pembangkang gagal memanfaatkan peluang bersemuka secara langsung dengan PM semasa sesi PMQT dalam mengangkat suara rakyat. Antaranya pengguna X, Amir Hamzah, menulis pembangkang sebagai hanya bercita-cita besar mahu menjadi pemerintah. Ada juga berpendapat jika berada di barisan belakang dalam blok pembangkang, pastinya malu setiap kali hendak berhujah melawan PM. Bos-bos aku tak muncul nak lead dalam parlimen, malu. Tapi itulah pembangkang tidak otak, kecam Drap Ramon. Sikap pemimpin utama pembangkang yang tidak menghadiri sesi PMQT dianggap sebagai hanya baling batu, sembunyi tangan. Ketidakhadiran top 3 pembangkang dianggap bukti bahwa blok oposisi sekarang gagal melaksanakan peranan mereka sebagai semak dan imbang. Saudara-saudara, ini pasti satu berita duka cita untuk kepimpinan pembangkang. Jadi rakyat Malaysia, Anda boleh tahu siapa yang terbaik dan siapa yang mungkin tidak layak untuk jadi kerajaan selepas ini. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, ada satu kenyataan yang saya dengar. Dan kali ini adalah antara berita yang jarang sekali kita dengar. Akhirnya,
antara pemimpin besar di dalam kerajaan perpaduan, di dalam gabungan PH, BN, GRS, GPS. Rupanya ini satu kenyataan Abang Jo ataupun Johari yang pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik termasuk Tun Dr. Mahathir. Apa kenyataan yang dibuat oleh Tun Mahathir sampai Premier Sarawak dalam satu kenyataan, dalam satu perkongsian daripada Malaysia kini. Johari jawab Dr. Mahathir, bukan tugas Sarawak bantu negeri mundur. Tanggungjawab kerajaan Sarawak ialah membantu rakyatnya untuk meningkatkan pendapatan, kata Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata, walaupun Sarawak kini disenaraikan sebagai negeri yang berpendapatan tinggi, bukan tanggungjawab negeri itu membantu negeri lain yang mundur. Kerana itu tanggungjawab kerajaan pusat. Sarawak kaya sebab kita mampu menguruskan ekonomi kita dengan baik. Usaha kita belum habis lagi, iaitu untuk menaikkan pendapatan isi rumah rakyat. Sebab itu kita majukan kawasan luar bandar terlebih dahulu. Ada pepatah orang putih berbunyi, charity begins at home. Orang kampung kita masih ada banyak masalah. Jadi kita tolong orang kampung dululah, katanya kepada pemberita selepas merasmikan persidangan Pelan Induk Kelestarian Sarawak di Kuching. Abang Johari berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam wawancara dengan sebuah portal berita semalam. Ini yang kita mahu dengar. Bahawa Sarawak harus membantu negeri yang mundur untuk membangun. Dalam wawancara itu, Tun Mahathir berkata, Sarawak yang kini mencapai status berpendapatan tinggi seharusnya membantu negeri yang mundur untuk membangun. Beliau dipetik sebagai berkata, Malaysia merupakan sebuah persekutuan dan negeri yang lebih kaya mesti berkongsi kekayaan dengan yang lebih miskin. Sementara itu, Abang Johari turut memberikan contoh saiz negeri Kedah hampir sama dengan kawasan Baram, kawasan pedalaman utara Sarawak. Namun, peruntukan bagi setiap negeri adalah hampir sama. Bagaimana anda boleh menyamakan Sarawak dengan Kedah? Sedangkan kita lebih besar. Banyak sekolah kami dalam keadaan uzur dan Sarawak terpaksa menggunakan dana sendiri untuk membantunya. Oleh itu, saya tidak ingin mengulas lebih lanjut tentang perkara ini berkaitan dengan pendapat Mahathir, kerana rakyat kita sendiri masih memerlukan pembangunan. Wow, ini satu kenyataan Premier Sarawak pasti mengejutkan Mahathir. Tidakkah Mahathir sudah memikirkan perkara ini, sedangkan beliau pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali? Adakah Mahathir main lepas cakap saja? Menjadi persoalannya. Ataupun mungkin Mahathir dah tak boleh ingat dengan baik. Mungkin ada yang kata Mahathir dah nyanyuk. Tapi saya tak katalah Mahathir nyanyuk. Cuma saya juga agak tertanya-tanya, adakah Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri, sebagai negarawan, tidak berfikir dengan apa kenyataan yang dikeluarkan melalui di dalam perkongsian daripada artikel ini. Saudara-saudara, apa komen anda?